Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari yang lepas ini rancak berlakunya perbincangan, pertukaran dalil, hujah dan juga pandangan antara Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight, dan juga beliau seorang tapi juga bertukar-tukar dengan Ustaz Suhili Nain, okey, dan juga saudara Alif Niro Ardi, dan juga Ustaz Rozaimi, Ustaz Dr. Rozaimi, dan juga Pro Media Tajdid. Saya pun terkejar-kejar nak ikut apa perbincangan mereka ya. Jadi sehingga hari ini hari Isnin telah pun bertukar-tukar beberapa video, dan video-video tersebut link ada saya bagi di bahagian description ya. Secara tepatnya video pertama daripada Dr. Haris Ismail, atau saya sebut sebagai Dr. Haris, yang ini yang berjudul Kesilapan yang Ustaz Salman Ali Perlu Mohon Maaf. Tu dia, bukan sekadar silap, tapi kena mohon maaf ya. Link saya bagi di bahagian description. Kemudian video ini di-react ataupun dikritik oleh Ustaz Suhili Nain, seorang ustaz muda dari Sabah. Moga-moga Allah memberkati ilmunya, moga-moga Allah menambah ilmunya dan memudahkan beliau untuk terus menyebarkan ilmunya. Beliau sebelum ni banyak menulis di Facebook. Saya juga ada mengikuti penulisan beliau, dan saya rasa ini mungkin saya silap kali pertama beliau membuat video ya. Dan video kali ini beliau menjelaskan kesalahan Dr. Haris Ismail dalam video yang berjudul Salah Tafsir Al-Quran, Dr. Haris Ismail yang perlu bertaubat. Tadi minta maaf, sekarang kena taubat. Okey, link saya bagi di bahagian description ya. Kemudian Dr. Haris menjawab balik, okey, dengan judul 5 kekeliruan fatal Pro Media Tajdid. Okey, sebenarnya bukanlah salah Pro Media Tajdid. Pro Media Tajdid hanyalah saluran YouTube. Ustaz Suhili Nain, beliau mungkin tak ada saluran YouTube lagi, jadi beliau muat naik videonya di saluran Pro Media Tajdid ya. Okey, tak apa. So video ketiga ni pun link saya bagi di bahagian description. Kemudiannya Tuan Alif Niro Ardi, seorang lagi pejuang sunnah dari Sabah ya. Moga-moga Allah memberkatinya, memberkati ilmunya, menambah ilmunya. Menulis di Facebook beliau menjawab video 5 kekeliruan fatal Pro Media Tajdid. Dia jawab balik dengan jawapan yang ilmiah lagi top ya. Link Facebook beliau itu saya bagi di bahagian description. Tuan Alif Niro Ardi ni juga ada buat video yang lain yang juga menjawab ataupun react kepada Dr. Haris dalam topik yang lain. Okey, yang itu boleh cari dalam saluran YouTube Pro Media Tajdid short video. Okey, Pro Media Tajdid ada dua saluran, satu Pro Media Tajdid yang biasa, yang ini kuliah-kuliah yang panjang daripada ustaz-ustaz sunnah. Kemudiannya ada Pro Media Tajdid short video, tak silapnya, video yang lebih ringkas ya, lebih ringkas, dan saudara ataupun Tuan Alif Niro Ardi juga ada muat naik video di sana ya. Memang bagus video beliau, memang sangat teliti lagi mendalam kajian beliau ya. Kemudiannya juga Ustaz Suhili Nain juga telah muat naik video yang menjawab atau react ke atas video Dr. Haris tu. Video Dr. Haris 5 kekeliruan fatal Pro Media Tajdid. Lalu Ustaz Suhili Nain react balik, jawab balik dengan video yang link saya bagi di bahagian description ya. Gitulah, jadi saling berbalas-balas. Saya lihat ini adalah satu perbincangan ilmu yang boleh kata sihat lah, walaupun dalam tu ada, pada pandangan saya, kesilapan fatal yang dilakukan oleh Dr. Haris ya. Tak apa, yang itu kemudian. Okey, baik. Bila mereka dah bincang-bincang ni, habis tu saya ni nak menyibuk apa pula? Okey, jadi tak apa. Sebelum saya nak cerita, saya nak sibuk dalam bab apa, saya bagi sedikit latar belakang ya. Semua ini ia adalah hasil perbincangan, hasil analisa daripada dialog yang telah dilakukan sebelum ini di Kuips ya, antara Ustaz Salman Ali dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang diwakili oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil, Baba Rashid dan juga pendekar. Okey, jadi antara poin, antara pemikiran
Syekh Nazim Al-Haqqani yang dikemukakan oleh Ustaz Salman Ali yang dikatakan menyelisihi ahli sunnah wal jamaah ialah apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim bahawa kononnya Nabi Adam AS didorong untuk makan ataupun menghampiri dan makan daripada pokok yang terlarang di syurga oleh zuriat-zuriatnya yang tidak beriman yang berada dalam tulang sulbinya. Okey, saya ulangi, Syekh Nazim Al-Haqqani dalam salah satu buku, Besi Ocean Book 2 tak silap saya, mendakwa bahawa Nabi Adam AS makan daripada pokok yang terlarang di syurga disebabkan oleh dorongan zuriat-zuriatnya yang berada di dalam tulang sulbinya. Dan zuriat-zuriat itu adalah zuriat yang tidak beriman ataupun unbelievers. Ini sudah tentu adalah sesuatu yang baru bagi kita sebab selama ini yang kita belajar yang memiliki dalilnya daripada Al-Quran bahawa yang sebenarnya menghasut ataupun mendorong Nabi Adam bukanlah zuriatnya tetapi iblis. Betul atau tidak? Jadi apa yang dikemukakan oleh Syekh Nazim ni adalah sesuatu yang bertentangan. Jadi ini dikemukakan sebagai salah satu contoh pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani yang tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Okey, Ustaz Suhaili Nain telah pun menerangkan, telah pun mengemukakan ayat Quran, hadis-hadis bagi menerangkan bahawa pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani dalam bab ini dia adalah satu bentuk original sin dalam wajah yang lain. Sebab original sin ni asalnya daripada akidah Kristian. Dalam Islam tak ada original sin. Tapi Syekh Nazim ni dia bawa satu original sin yang konsep dia totally new. Okay? Alright, jadi Ustaz Suhaili Nain telah pun kemukakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis bagi menerangkan kesalahan itu. Sila lihat dalam link yang kedua. Okay? Baik. Okay, kembali kepada apa yang disebut, apa yang dicatat daripada Syekh Nazim Al-Haqqani ketika mengemukakan teorinya tu ataupun pemikirannya tu, nak kata akidah pun boleh. Satu poin menarik, Syekh Nazim Al-Haqqani dia tidak mengemukakan apa-apa ayat Quran atau hadis untuk menyokongnya. Okey, dia plain text sahaja. Okey, dan di sini masuk Dr. Haris Ismail dalam rangka untuk membela Syekh Nazim Al-Haqqani, dalam rangka untuk membuktikan kesalahan Ustaz Salman Ali, sampai-sampai Ustaz Salman kena mohon maaf. Okey, Dr. Haris yang sendiri telah mengemukakan ayat Quran untuk membenarkan atau untuk membetulkan atau menjustifikasikan pemikiran Syekh Nazim tersebut. Okey, Syekh Nazim tak kemukakan apa-apa ayat Quran. He played safe. Alright. Jadi siapa yang tak pandai akan nampak macam betul lah apa yang Syekh Nazim kata. Siapa yang pandai, dia tahu ayat Quran, hadis, dia akan tahu ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Sebab iblis yang menghasut Nabi Adam untuk makan daripada pokok yang terlarang. Bukannya zuriat Nabi Adam yang tidak beriman yang berada dalam tulang sulbinya. Okey? Dan sekali lagi saya ulangi, Syekh Nazim Al-Haqqani dia tak kemukakan apa-apa ayat Quran setahu saya. Cumanya apabila Dr. Haris cuba membela Syekh Nazim Al-Haqqani dan cuba mengatakan bahawa Ustaz Salman yang salah. Apabila Ustaz Salman kata Syekh Nazim yang salah, beliau yang telah mengemukakan ayat Quran. Dan saya nak fokus pada ayat Quran tersebut. Setepatnya ayat 172 surah Al-A'raf. Kenapa saya nak fokus tentang ayat Quran ini? Sebab Dr. Haris Ismail dalam video-video yang sebelum ini, beliau beberapa kali mendakwa bahawa dirinya telah melalui pendidikan agama yang formal, pendidikan usulidin yang formal di Universiti Melaya, dan salah satu subjek yang beliau belajar ialah dalam subjek tafsir Al-Quran, ya. Bahkan beliau sendiri ada, tak silap saya, satu siri video yang beliau baru mulakan tentang ilmu tafsir Al-Quran. Jadi bidang tafsir ini adalah bidang beliau. Maka mari kita tengok sejauh mana yang ni, ya, sejauh mana penguasaan beliau terhadap ilmu Al-Quran, sejauh mana penguasaan beliau terhadap tafsir Al-Quran. Meskipun dalam video react-nya itu
Dr. Haris mendakwa bahawa dia sebenarnya tak tafsir apa-apa pun. Akan tapi walau bagaimanapun namun begitu, kita sama-sama tahu bahawa dia secara tersirat telah menafsirkan ayat itu dan mendapati ia selari dengan pemikiran Syekh Nazim. Sebab itulah dia mengemukakan ayat tersebut sebagai dalil, sebagai hujah bagi membenarkan pemikiran Syekh Nazim tersebut. Silently, okay? He did not tafsir the ayat out in the open, but indirectly, silently, he have tafsir that ayat to be in line with what Syekh Nazim says. So, walaupun dia dakwa dia tidak tafsir, tetapi sebenarnya, okay, secara indirect, secara tidak langsung, dia telah menafsirkan ayat tu. Maknanya dia baca-baca sendiri, dia tengok ayat tu selari dengan pemikiran Syekh Nazim tu tentang zuriat Nabi Adam yang tidak beriman, yang menghasut Nabi Adam tu. Sebab itulah dia mengemukakan ayat 172 surah Al-A'raf sebagai hujah bagi menyokong Syekh Nazim. Padahal Syekh Nazim sendiri tak kemukakan ayat tersebut, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita kaji secara ringkas tentang ayat tersebut. Ayat 172 surah Al-A'raf, surah nombor 7, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wa is akhaza rabbuka mim bani adama min zuhurihim zurriyatahum, zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika, okay, perkara ini disebut berlaku dalam satu alam yang disebut sebagai alam Azzar, iaitu satu alam selepas Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu taala, ya. Okey. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil daripada Bani Adam, daripada belakang mereka, daripada tulang belakang mereka, anak cucu mereka, zurriyatahum, anak cucu mereka, offspring, their offspring, wa ashhadahum, dan menjadikan mereka saksi, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, siapa mereka ini? Anak cucu Nabi Adam tersebut. Qalu bala, sudah tentu, syahidna, kami bersaksi, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Allah SWT melakukan yang sedemikian ini supaya di hari akhirat, di hari kiamat kelak, mereka tidak akan membuat alasan, kononnya sesungguhnya kami terhadap perkara ini lalai, tidak tahu, ya. Baik, itu secara ringkas ayat 172 surah Al-A'raf. Poin penting yang saya nak bawa daripada ayat ini yang ada kaitan dengan perbincangan dalam video ini ialah di alam Azzar ini, apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan daripada tulang belakang ataupun tulang sulbi Nabi Adam zuriatnya, dan dipersaksikan bahawa dialah Allah Tuhan mereka, Rabb mereka, yang mencipta mereka, yang mengurus mereka, yang merezekikan mereka, yang mentadbirkan mereka. Okey? Sebab itulah berdasarkan ayat ini, semua manusia dari dulu sehingga hari akhirat, dalam fitrah mereka ada kecenderungan tentang wujudnya Tuhan yang mentadbir alam ini. Adanya kecenderungan tentang wujudnya Rabb. Meskipun mereka tidak mahu mengakuinya, meskipun mereka ada yang mengakui ada Tuhan, tetapi mereka salah pula Tuhan itu ke, Tuhan ini ke. Meskipun sebahagian daripada mereka telah pun berpegang pada fitrah yang benar, yang ini Tuhan tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengkaji tentang manusia ni, mereka ini dari dulu sampai sekarang memang tercari-cari Tuhan. Cuma macam saya katalah, mereka tersasar pula, mungkin diganggu oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan, ataupun cara dibesarkan oleh ibu bapa mereka sehingga mereka menyembah Tuhan yang lain. Meskipun sebahagian daripada mereka itu mendakwa, kami ni ateis, kami tak percaya adanya Tuhan. Akan tetapi apabila berlakunya sesuatu malapetaka, sesuatu saat yang genting, orang yang ateis pun akan mengaku adanya Tuhan. Sebagai contoh, kalau berlaku gempa bumi lah, okay, gempa bumi yang dahsyat, bergoyang-goyang, orang yang sebelum ni ateis pun akan menjerit, oh my God, oh my God. Kalau mereka hidup di negara barat, mungkin oh Jesus, sebab
mereka anggap Jesus tu adalah anak Tuhan ataupun Tuhan kan. Sama juga sebagai contoh, katakan dalam kapal terbang, okey, kalau ada kecemasan, ada emergency, nampak kot tingkap sayap ataupun enjin kat luar tu berasak, terbakar apa semua. Oh my god, oh my god. Padahal sebelum tu atheist. Oh, I don't believe in God. It's all okay. Padahal bila berlaku emergency saja, tiba-tiba akan keluar fitrah itu yang mengakui adanya Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Okey, jadi manusia ni dalam fitrah mereka memang adanya kecenderungan untuk mengakui, mengiktiraf adanya Tuhan. Alright, ini yang cuba dibawa ataupun cuba diterangkan oleh ayat 172 surah Al-A'raf ini. Akan tetapi yang sangat penting yang diterangkan oleh ayat 172 surah Al-A'raf ini adalah sekadar mempersaksikan. Okey, maaf, sebenarnya ada dua perkara. Perkara pertama adalah supaya zuriat Nabi Adam ini semuanya bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Mereka pada saat itu tidak lagi dibahagikan kepada kafir atau beriman. Tidak lagi dibezakan. Yang ada adalah semua. Tak ada yang kafir ketika yang tak beriman, tak ada ketika. Semuanya bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, mereka semua menjawab, bala, sudah tentu, syahidna, kami bersaksi. Itu saja. Tak ada pula sebahagian kata, nah, kami tak beriman. Tak ada ya, tak ada. Okey. Tak ada pula sebahagian lagi, okey, kami beriman, sebahagian lagi, tak, kami tak beriman. Tak ada. Semuanya menjawab syahidna. Alright. Ini pengajaran pertama. Pengajaran kedua, bersamaan dengan ayat ini ada beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan bahawa pada alam ini juga Allah SWT telah pun mengenal pasti kerana dengan ilmunya yang maha luas. Okey, dengan ilmunya Allah SWT telah pun mengenal pasti mana di kalangan zuriat Adam ini yang akan menjadi penghuni syurga, mana di kalangan zuriat ini yang akan menjadi penghuni neraka. Allah tahu, tetapi zuriat tersebut tidak tahu ya. Okey, saya bacakan salah satu hadis tersebut. Okey, saya sedang merujuk pada buku saya sendiri, 47 persoalan qadar dan qada. Okey. Jadi dalam buku ini memang ada perbincangan tentang ataupun penjelasan tentang ayat 172 surah Al-A'raf ni. Penjelasannya lebih panjang, yang saya sebut ni ringkas saja sebenarnya. Dan saya pun telah mengemukakan 3 buah hadis daripada beberapa hadis yang ada dalam bab ini. Saya baca salah satu daripadanya sahaja ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hashim dalam Kitabus Sunnah. Alright, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Qada' wal Qadar dan juga Ibnu Battal dalam Al-Ibanah an Syariah Al-Firqah An-Najiyah ya. Dan para pentahqiq kitab-kitab tersebut telah pun menilai hadis ini sebagai sahih. Di mana seorang sahabat bertanya, okey, saya baca terjemahannya saja. Wahai Rasulullah, adakah amalan-amalan itu dimulai oleh manusia atau ditentukan oleh qada? Alright. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah mengeluarkan zuriat keturunan Adam dari belakang mereka, kemudian menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka sendiri. Ini berdasarkan ayat 172 surah Al-A'raf yang baru kita baca tadi ya. Kemudian Allah mengumpul mereka dalam kedua tapak tangannya seraya berfirman, mereka ini di dalam syurga dan mereka ini di dalam neraka. Maka ahli syurga akan dipermudahkan beramal dengan amalan ahli syurga, sementara ahli neraka akan dipermudahkan dengan amalan ahli neraka. Jadi dalam alam azhar ini berlaku 2 perkara, saya ulangi ya. Pertama, Allah SWT mempersaksikan kepada semua zuriat, semua zuriat manusia ini tentang dirinya sebagai Tuhan, dan semua mereka menerima persaksian tersebut. Bila ditanya, mereka semua menjawab, bala, sudah tentu, syahidna, kami bersaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT dengan ilmunya telah pun mengetahui daripada semua zuriat itu, yang manakah yang akan menjadi ahli syurga, yang manakah akan menjadi ahli neraka. Zuriat itu tak tahu. Okey, Allah yang tahu kerana ilmunya. Dan zuriat ini sendiri di alam dunia kelak, apabila mereka dilahirkan kelak,
sesiapa yang Allah telah pun kata mengetahui mereka ni daripada kalangan ahli syurga, mereka ni akan banyak melakukan amalan-amalan ahli syurga. Sementara sesiapa yang Allah mengetahui mereka ini daripada kalangan penduduk neraka, maka mereka ni akan cenderung melakukan amalan ahli neraka. Okey, yang ini ni saya tak nak explain lebih sebab ada dalam buku ni, banyak tebal pun kan, okey, boleh baca lanjut. Tapi yang saya nak cerita di sini berlakunya dua perkara. Dan daripada dua perkara yang berlaku ini, tidak ada pembahagian. Dalam alam azhar ini, dalam fasa ini, tidak ada pembahagian. Zuriat Nabi Adam ini, zuriat manusia ini kepada beriman atau tidak beriman. Baik daripada ayat Quran ini ataupun hadis-hadis yang mengikuti ayat Quran ini, tidak ada pembahagiannya. Okey, alright. Sekarang ini secara ringkas. Okey, buku ini saya akan bagi link di bahagian description. Macam biasa, boleh muat turun dan baca percuma sahaja. Nak print baca pun boleh. Kalau nak beli, saya rasa dah out of stock dah, out of print dah kot. Okey, baik. Sekarang ini kita masuk pula kepada penghujahan Dr. Haris yang menggunakan ayat ini untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani. Baik, bagi menjelaskan perkara ini, saya nak minta izin Dr. Haris, boleh ke? Saya nak guna video, potongan video Dr. Haris bagi menjelaskan perkara ini sebagai diskusi kita, ya. Boleh ke? Jangan bimbang, saya tak akan potong out of context dan link penuh kepada video tersebut saya bagi di bahagian description. Okey, jadi untuk manfaat kita bersama. Okey, jadi saya akan pusing kamera phone saya ni menghadap laptop saya. Di situ ada skrin YouTube dan sama-sama kita lihat apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris Ismail tentang ayat ini dan kaitannya dengan penghujahan ataupun pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani dalam topik ini, ya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan skrin anda sekarang ini adalah video YouTube Dr. Haris Ismail. Video penuh, link ketiga dalam description box video saya ini, ya. Link yang ketiga. Jadi video ini merupakan jawapan balas ataupun video react Dr. Haris ke atas video Ustaz Sohili Nain, ya. Okey, jadi tajuk video ini, Promedia Tajdid gagal dengan 5 kekeliruan fatal dalam menyesatkan Syekh Nazim Al-Haqqani. Cuma macam saya kata, bukanlah Promedia Tajdid, tetapi Ustaz Sohili Nain, ya. Ustaz Sohili Nain gagal dengan 5 kekeliruan fatal dalam menyesatkan Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi dalam video react ini, di minit-minit yang awal, Dr. Haris telah menekankan bahawa dia dalam video ini bukanlah hendak spin, tetapi dia hendak menjelaskan perkara sebenar sebab dialah orang yang asalnya bercakap dalam video yang pertama, video yang judulnya Kesilapan. Ya, Ustaz Salman Ali perlu mohon maaf. Jadi dia yang cakap dalam video tu, maka sekarang ini dia sedang clarify ataupun menjelaskan semula salah faham yang beliau dakwa berlaku di sisi Ustaz Sohili Nain, ya. Sampai di beberapa minit awal tu beliau sendiri menekankan, saya quote, "Saya yang bercakap, saya yang lebih tahu apa yang saya cakap." Okey, baik. Jadi dalam minit 5.59 dan seterusnya ini, Dr. Haris menyentuh tentang pilihan beliau ataupun tindakan beliau mengemukakan ayat 172 surah Al-A'raf itu. Okey, jadi dalam video sebelum ini, Ustaz Sohili Nain telah mengatakan bahawa Dr. Haris telah salah tafsir ayat itu. Maka dalam video ini, Dr. Haris menjelaskan bahawa dia bukan pun menafsir ke apa, dia cuma hendak menerangkan bahawa betul lah daripada sulbi Nabi Adam itu ada zuriatnya, ya. Baik, kita dengar penjelasan beliau, saya mainkan, kita dengar. Nombor 1. Nombor 2-nya adalah Surah Al-A'raf ayat 172 dan Surah At-Tariq ayat 6 hingga 7 yang saya gunakan tu
bukan untuk menunjukkan perkara yang seperti Ustaz tu terangkan. Saya dah terang di dalam video itu. Itulah masalah orang yang nak review ni, selalunya dia tak beri perhatian terhadap setiap perkataan yang kita guna. Dia dengar, kemudian dia assume dalam kepala dia sesuatu benda yang lain. Dua ayat ni saya guna khusus untuk menunjukkan bahawa keturunan kita, keturunan Nabi Adam ada di dalam tulang sulbi baginda. Nak tunjuk itu, saya dah terang dalam video tersebut. Saya nak kata ayat ini menegaskan atau membuktikan bahawa adanya keturunan Nabi Adam di dalam tulang sulbi beliau. Begitulah juga surah At-Tariq ayat 6 hingga 7, sebab ustaz tu kata tak ada kena-mengena. Ada kena-mengena dalam video saya tu, sebab nak tunjuk bahawa keturunan kita datang daripada, ada tersimpan di dalam tulang sulbi kita. Jadi itu sebab saya guna dua ayat tersebut. Jadi sebab dia salah faham, dia tak faham apa yang sebab saya guna ayat tersebut, maka dia mengatakan salah tafsir. Malah saya tidak mentafsirkan ayat tersebut pun. Saya hanya menunjukkan bahawa ayat tersebut membuktikan bahawa adanya keturunan Nabi Adam di dalam tulang sulbi. Untuk mereka-mereka yang tak tahulah, bagi mereka yang dah tahu memang tak ada masalah ayat tersebut kan. Tapi bagi mereka yang tak tahu, yang menyangka bahawa setiap keturunan ada di dalam tulang sulbi, jadi saya tunjuk ayat tersebut dan juga At-Tariq ayat 6 hingga 7 tu. Nampak tak? Tujuan dia khusus untuk tu. Di dalam video saya dah bagi tahu. Jadi bila dah salah faham apa yang sebab saya menggunakan ayat itu, konteks di dalam video saya tentang ayat tu, maka dia menyangka bahawa ayat tu untuk menerangkan perkara lain. Jadi ulasan tu pun dah salah. Nampak tak? Alright, jadi Dr. Haris menekankan bahawa Ustaz Suhaili Nain yang salah faham tentang tujuan beliau mengemukakan ayat tersebut, ya. Baik, mari kita lihat pada video asal tu dan kita semak. Betul ke Dr. Haris mengemukakan ayat itu semata-mata untuk menunjukkan bahawa betul lah dalam tulang sulbi Nabi Adam itu ada zuriatnya? Atau beliau mengemukakan ayat itu bagi membenarkan dakwaan ataupun pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani bahawa dalam tulang sulbi Nabi Adam itu ada zuriat-zuriatnya yang beriman dan tidak beriman. Okey, jadi kita beralih kepada video yang asal. Right, video ini video pertama. Yang dalam linknya saya bagi di bahagian description juga, link pertama ya, yang berjudul Kesilapan yang Ustaz Salman Ali perlu mohon maaf ya. Minit 3, 2, 4 dan seterusnya. Ayuh kita dengar dengan baik ya. Okay. Adam was carrying in his spine the seeds of all his sons, some of them believers, some of them unbelievers. Okay, ini menerangkan bahawa Nabi Adam membawa di dalam tulang belakangnya benih keturunan Nabi Adam, ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Jika kita tahu, jika kita ingat di dalam surah Al-A'raf ayat 172 mengatakan yang sama bahawa, okey, dengar ya kata-kata ataupun perkataan Dr. Haris bahawa perkara yang sama ada dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Dengar sekali lagi ke? Okey. Dengar ya, perkara yang sama. Ada yang tak beriman. Jika kita tahu, jika kita ingat di dalam surah Al-A'raf ayat 172 mengatakan yang sama bahawa, okey, tak sama ya, sebab sekali lagi saya urangi, dalam surah Al-A'raf ayat 172 hanya menerangkan bahawa zuriat Nabi Adam dipersaksikan bahawa Allah adalah Tuhan mereka. Lalu mereka semua menjawab. Bila Allah bertanyakan, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, sudah tentu. Okey? Dan kami bersaksi, semuanya menerima. Tidak ada pula yang sebahagian bersaksi dan sebahagian lagi pula enggan bersaksi. Sebahagian beriman, sebahagian tidak beriman. Jadi tidak sama. Paling-paling yang sepatutnya Dr. Haris kata ialah, saya bagi contoh ayat ialah, apa yang diperkatakan oleh Syekh Nazim ini
Jadi satu aspek ada kebenaran daripada Al-Quran, dari satu aspek lain menyalahi Al-Quran. Apa yang benar ialah zuriat Nabi Adam memang ada dalam tulang sulbinya. Apa yang tidak benar ialah mereka itu terbahagi kepada beriman dan juga tidak beriman. Itu yang betul. Tapi bila Dr. Haris berkata sama saja, maka itu adalah satu kesalahan. Jadi Dr. Haris sendiri yang telah salah menggunakan ayat 172 untuk membenarkan pemikiran Syekh Nazim. Okey, kita dengar seterusnya. Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Okey, dan sampai habis. Ini nak menunjukkan bahawa memang di dalam tulang sulbi Nabi Adam mempunyai anak cucu keturunan Nabi Adam. Dan juga ini dikuatkan juga dengan surah At-Tariq ayat 6 hingga 7. Jika kita tengok, dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi ini adalah berasas, bahawa Nabi Adam membawa di dalam tulang belakang baginda benih anak cucu beliau, keturunannya. Dan kita baca seterusnya. Okey, baik. Perkara yang sama ditekankan sekali lagi oleh Dr. Haris dalam minit yang ke 13.55 dalam video yang sama. Okay? Dalam videonya yang linknya adalah link pertama di bahagian description. Dalam description box video saya ini, sila rujuk link yang pertama itu ya. Okey, saya mainkan, dengar baik-baik ya. Bear in mind, yang paling penting kita kena ingat di sini adalah semua keturunan Nabi Adam ini masih berada di dalam tulang sulbi baginda yang mendorong baginda untuk buat perbuatan itu. Keturunan baginda belum keluar, belum dilahirkan, belum ada di muka bumi ini. Semua masih berada di dalam tulang belakang, tulang sulbi baginda. Jadi yang membuat perbuatan itu adalah baginda yang mana dikatakan didorong oleh keturunan-keturunan di dalam tulang sulbi baginda. Jadi tak ada istilah dosa-dosa keturunan yang dah lahir yang ditanggung oleh Nabi Adam dari bawah naik atas. Semua tak ada. Tak ada istilah tersebut. Tak ada istilah original sin atau sebagainya. Ini adalah menceritakan diri Nabi Adam, dan di dalam tulang sulbi Nabi Adam itu ada benih-benih keturunan baginda yang mana dikatakan bahawa ada yang beriman, ada yang tak beriman dan sebagainya. Memang ada di dalam benih di dalam tulang belakang baginda. Kena ingat yang tu untuk memahami teks ini. Okey ya, perkataan Dr. Haris sendiri ya, memang ada dalam tulang sulbi baginda. Baginda di sini merujuk kepada Nabi Adam. Jadi bukannya Ustaz Suhili Nain yang salah faham, bukannya para penonton yang salah faham, tapi nampaknya Dr. Haris yang sendiri yang salah faham ya. Dan di sini nampaknya Dr. Haris sendiri yang telah menyalah guna, ataupun sebab bila dikatakan sedemikian, kita kata dia telah menafsirkan apa yang berlaku dalam alam azhar itu, apa yang berlaku di dalam peristiwa yang dikhabarkan oleh Allah SWT dalam ayat 172 surah Al-A'raf. Dr. Haris sendiri yang telah menafsirkannya sehingga menjadi benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Nazim. Walaupun Dr. Haris menafikan bahawa dia telah pun menafsirkan ayat itu, tetapi kalau kita dengar baik-baik tadi, memang dia menafsirkannya sedemikian itulah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Baik tuan-tuan dan puan, jadi itulah dua contoh, dua potongan daripada video asal Dr. Haris Ismail, di mana kita dapat lihat bahawa beliau mengemukakan ayat 172 surah Al-A'raf itu untuk membenarkan, bukan sekadar untuk menerangkan bahawa
zuriat anak cucu Adam ada dalam tulang sulbi Adam, tetapi juga untuk membenarkan pemikiran Syekh Nazim dalam hal ini bahawa kononnya zuriat yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam itu terbahagi kepada believers and unbelievers, beriman dan juga tidak beriman. Bahkan dalam potongan kedua tu kita dapat lihat ya, yang Dr. Haris mulakannya dengan bear in mind, maknanya ada penekanan di situ ya, tentang perkara ini. Dan sekali lagi ya, Syekh Nazim Al-Haqqani kalau kita lihat dalam teks asal tidak pun mengemukakan ayat tersebut, tetapi apa yang berlaku ialah Dr. Haris yang mengemukakan ayat tersebut. Jadi nampaknya ya, bagi pandangan saya, Dr. Haris yang sebenarnya menafsirkan ayat itu sehingga selari dengan pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani dalam perkara ini ya. Baik, ada 1-2 perkara lain yang saya ingin highlight ataupun bawa ke perhatian para penonton. Cuba lihat terjemahan yang dikemukakan oleh Dr. Haris terhadap ayat 172 surah Al-A'raf itu ya. Okey. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi bracket tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Mana mari perkataan roh ni? Okey, jom kita rujuk balik teks Arab. Okey. Boleh nampak ke di situ? Mungkin kecil sikit, tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam kitab Al-Quran masing-masing dan terjemahannya. Okey, Allah berfirman, wa iz akhaza rabbuka mim bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah menjadikan mereka saksi ke atas diri mereka sendiri. Mana mari roh? Macam mana perkataan anfusihim diterjemah menjadi diri mereka sendiri? Okey, jadi sekejap saya cuba besarkan sikit supaya boleh nampak. Okey, saya zoom kepada terjemahan Al-Quran ini ya. Sebab saya buat semakan terjemahan Indonesia dan juga terjemahan terjemahan rasmi bahasa Indonesia dan juga terjemahan rasmi bahasa Melayu. Okey, jadi yang atas ini ialah terjemahan rasmi bahasa Indonesia ya. Dan ingatlah, okey, jadi terjemahan yang saya tengok yang Dr. Haris guna lebih mendekati terjemahan Indonesia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukannya roh mereka. Sebab kalau roh, dalam bahasa Arab pun roh juga. Tapi di sini apa? Ala anfusihim, terhadap jiwa mereka. Dalam bahasa Melayu pula, terjemahan rasmi bahasa Melayu, tafsir pimpinan Ar-Rahman terhadap pengertian Al-Quran oleh Syekh Abdullah Basmih kan. Okay, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Okey. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Jadi mana mari roh ni? Tanya je ya, tanya saja. Sebab okey, dalam satu posting yang lain pula, Ustaz Dr. Rozaimi bertanya, ada tanda soal ya, bertanya, apakah Dr. Haris menggunakan Google Translate untuk menterjemah atau memahami ayat Quran? Okey, tanya sajalah. Okey, jadi saya pun nak tanya di sini, Dr. Haris terjemah ni macam mana jadi roh kat situ? Sebab kalau anfusihim tu guna Google Translate pun saya rasa tak keluar roh. Sebab kalau roh ni dalam bahasa Arabnya pun roh juga. Okey, tanya saja sebab kalau Dr. Haris terjemah sendiri, kita nak tanya juga macam mana terjemahan itu boleh jadi roh. Kalau Dr. Haris mengambil rujukan lain, Google lain ke apa ke, mungkin boleh kongsi bersama ke terjemahan mana yang menggunakan roh itu ya. Sebab saya rujuk terjemahan rasmi bahasa Indonesia,
terjemahan rasmi bahasa Melayu tidak pula menggunakan roh, sebab perkataan Arabnya pun tidak menggunakan roh. Okey, baik. Soalan kedua pula, ayat akhir. Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ketika itu tu mari dari mana ya? Jom tengok balik teks Arab. Okey, kita tengok balik teks Arab. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Inna kunna an haza ghafilin. Sesungguhnya kami terhadap perkara ini telah pun lalai. Ghafilin. Okey, tak apa. Kita tengok terjemahan yang rasmi dari bahasa Indonesia ya. Sesungguhnya kami, yang ini Bani Adam, manusia ni, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Okey, ketika itu tu tak ada pula pun. Okey, mari kita rujuk terjemahan Melayu pula. Sesungguhnya kami adalah lalai. Bracket, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Tak ada pula ketika itu. So, bila Dr. Haris ini ya, ketika itu tu mari dari mana? Soalan pertama. Soalan kedua, ketika itu tu merujuk pada ketika yang mana? Ketika hari kiamat ke? Tak juga kan? Ketika peristiwa Alam Azhar ke? Tak juga. Taklah mereka lengah terlalai. Sebab bila kita tengok lengah di sini, maknanya ini terjemahan Indonesia. Kan? Indonesia menggunakan lengah. Tapi tak ada pun ketika itu. Kalau terjemahan Melayu menggunakan lalai. So, ini terjemahan Indonesia tapi tak ada pula ketika itu. Jadi, Dr. Haris tak guna Google Translate. Dr. Haris guna terjemahan macam mana ya untuk mendapat yang ini ni. Dan ketika itu tu, ketika bila pula tu? Kan? Okey, tanya saja. Okey, tanya saja. Baik, sebab dalam teks Arab tak ada pun ketika itu ya. Inna kunna an haza ghafilin. Baik, jadi itu yang saya nak tunjukkan. Okey, saya pusing kamera balik menghadap ke muka saya ni. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, itulah beberapa perkara yang saya nak highlight. Jadi pada analisa saya nampak memang Dr. Haris telah salah guna ayat 172 dalam usaha beliau untuk cuba membenarkan apa yang dibawa oleh Syekh Nazim Al-Haqqani dalam topik ini ya. Bahkan telah pun menafsirkannya sebab Syekh Nazim Al-Haqqani tidak pula mengemukakan mana apa-apa ayat Quran di sini. Tetapi Dr. Haris yang telah mengemukakan ayat itu dan telah menafsirkan, walaupun beliau kata beliau tak tafsir, tetapi kita faham, telah menafsirkan ayat itu supaya selari dengan pemikiran yang dibawa oleh Dr. Haris. Dan ini bagi saya salah guna ayat dan juga salah tafsir ayat. Tetapi saya mungkin salah, kita bagi peluang kepada Dr. Haris untuk menjelaskan perkara ini. Kemudiannya tentang terjemahannya itu. Terjemahan itu tak apa, saya tanya saja. Kita bagi peluang juga kepada Dr. Haris untuk menjelaskan bagaimana perkataan anfusihim boleh diterjemahkan menjadi roh mereka, dan bagaimana ayat inna kunna an haza ghafilin boleh masuk pula perkataan ketika itu di dalam terjemahan yang beliau kemukakannya ya. Jadi tuan-tuan, itulah analisa tambahan saya. Moga-moga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam perbincangan ini. Subhanakallah. Baik, kejap, lupa pula. InsyaAllah saya akan sambung pula dengan video lain bila kesempatan nanti, insyaAllah, menjelaskan pula menjelaskan penjelasan Dr. Haris bahawa tidak beriman tidak bererti kafir. Orang Islam, orang Muslim pun boleh juga tidak beriman. Tidak beriman tidak bererti kafir. Okey? Ini dalam rangka beliau cuba menjustifikasikan sekali lagi penggunaan ayat 172 surah Al-A'raf itu dalam rangka dia membela Syekh Nazim Al-Haqqani.
dia telah membuat kenyataan itu, ada dalam link video yang saya bagi, dan itu sebenarnya satu kesalahan yang lebih serius lagi, dan insya-Allah saya akan menjelaskannya dalam video yang berasingan pula. Okey, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.